أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Apa khabar semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran? Mudah-mudahan sentiasa sihat semua insya-Allah dan berada di samping keluarga masing-masing walaupun di mana sahaja kita berada. Mudah-mudahan kita sentiasa hidup dengan Al-Quranul Karim. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar ataupun meneruskan lagi halaman yang ke-463 surah Az-Zumar. Dan sahabat-sahabat, insya-Allah kita akan tadabbur pada surah ini. Jom sama-sama kita membaca doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Baik, pada kali ini kita bersama dengan Profesor Madia Dr. Ahmad Sanusi untuk terus memberikan pencerahan dan tadabbur mutiara-mutiara kata hikmah dalam muka surat 463. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini Allah Ta'ala berikan kita lagi peluang bertemu untuk bertadabbur Al-Quran yang kadang-kadang kita perhatikan, kadang-kadang pernah kan kita baca dalam komen bila mana kita tengah tadabbur ni, ada dalam rakan-rakan kita yang kata, oh ayah dia baru meninggal, ayahnya seronok untuk mengikuti rancangan My Quran Time, bertadabbur dengan kita pada setiap hari. Tapi tiba-tiba maknanya mereka sudah tiada. Tetapi hari ini Allah Ta'ala berikan lagi peluang untuk kita. Allah Ta'ala lapangkan lagi peluang. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan sempat tadabbur lagi. Kerana dalam bulan Ramadan kelebihannya bertadabbur dan melakukan ibadah lebih tinggi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan orang yang menunaikan umrah dalam bulan Ramadan, dia kata umratan fi Ramadan ta'dilu hajjah. Iaitu menunaikan umrah dalam bulan Ramadan ini seumpama menunaikan haji. Tinggi pahala orang yang menunaikan umrah tersebut. Apatah lagi kalau kita setiap hari bertadabbur Al-Quran dalam rancangan kita ini, mudah-mudahan kita akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberikan peluang untuk bersama dan untuk meneruskan pengajian kita bertadabbur Al-Quran dalam rancangan My Quran Time. Baik, hari ini kita akan masuk pada halaman yang ke-463. Kita sebelum kita mulakan, kita perhatikan dahulu resolusi, minta maaf tuan-puan resolusi itu dah nak habis dah. Kita perhatikan dulu sinopsis, minta maaf Ustaz. Sinopsis pengajian kita pada hari ini, iaitu yang tadabbur kita pada hari ini mengenai tentang fakta kesempurnaan kuasa dan ilmu Allah. Allahu Akbar. Ini adalah perkara yang walaupun ringkas, catatan notanya daripada ayat 41 hingga ayat ke-47 mengenai tentang kuasa dan ilmu Allah, tetapi perbincangannya sebenarnya panjang.
Ada beberapa perkara yang akan kita sentuh selepas daripada ini. Sebelum kita masuk dan sebelum kita hurai tentang apakah intipati perbincangan yang akan kita bincangkan pada hari ini, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan dahulu ayat daripada ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-43 insya-Allah. Silakan Baik, Ustaz. alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Dr. Ahmad Sanusi yang memberikan pencerahan awal ataupun mukadimah sinopsis, so kita dah boleh faham ayat apa yang kita nak baca sebentar nanti. Moga-moga kita dapat membaca dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita manusia yang lemah, yang serba kekurangan, kita perlu kepada yang maha sempurna, itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala sifat kesempurnaan, dan Allah Taala tidak memiliki sifat kekurangan. Dan Allah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Jom ayat 41 kita baca hingga ayat 43 dengan maqam jiharkah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-41 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya, dan sesiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu juga adalah untuk dirinya, dan engkau bukanlah orang yang bertanggungjawab terhadap mereka. Baik, ayat ini sebenarnya kesinambungan perbincangan kita dalam perbincangan kita yang sebelum ini, iaitu kan kita dah cerita mengenai tentang bagaimana Allah Ta'ala memberikan hidayah. Siapa yang Allah Ta'ala memberikan hidayah, maka falaisa lahu mudil. Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-38 sebelum ini, wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Siapa yang Allah Ta'ala berikan mereka hidayah, maka mereka tidak ada seorang pun yang boleh menyesatkan mereka. Lalu Allah Ta'ala berikan contoh tentang orang kafir yang mengingkari Allah Ta'ala. Dan di sini dalam ayat yang ke-41, Allah Ta'ala ingatkan kepada Rasulullah, kita pernah bincangkan sebelum ini, iaitu kitab Al-Quran inilah yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang akan memberikan hidayah kepada manusia. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haq. Kami yang turunkan ke atas engkau wahai Muhammad kitab ini untuk manusia dengan kebenaran. Faman ihtada falinafsi. Perhatikan ayat ini, Allah Ta'ala kata faman ihtada.
bagi mereka yang mendapat petunjuk ataupun mendapatkan petunjuk, berusaha untuk mendapatkan petunjuk, maka dia akan mendapat petunjuk. Dan kita telah bincangkan sebelum ini ada 4 perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat hidayah. Yang pertama dengan dia meneliti, iaitu bertadabbur Al-Quran. Yang kedua dengan dia bertafakur dengan alam semesta, melihat kepada kebesaran Allah Ta'ala. Yang ketiga dengan dia duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Dan yang keempat dengan dia berdoa. Kita tak terlepas daripada kelemahan kita, kita perlu berdoa agar dikurniakan hidayah buat diri kita, ataupun kalau kita merasakan kita telah melihat ataupun elok bertadabbur dengan Al-Quran, mungkin kita berkehendakkan tengok ada kawan-kawan kita, anak-anak kita yang mungkin tidak mengikuti Al-Quran dan sebagainya, maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Lalu kemudian Allah Ta'ala menyebutkan juga وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Allahu Akbar. Dan sesiapa yang telah sesat, maka dia menyesatkan dirinya sendiri sebenarnya. Setiap kesusahan, setiap kejahatan sebenarnya akan kembali kepada diri kita. Kalau kita buat jahat, nanti kitalah yang akan kena dia punya implikasi. Wama anta alaihim biwakil. Dan bukanlah kamu orang yang bertanggungjawab. Orang yang bertanggungjawab ini sebenarnya, kalau kita tengok ada ramai para sahabat pada awalnya ketika mana Rasulullah menyampaikan kepada mereka ajaran Islam, ada dalam kalangan mereka yang teragak-agak, ada dalam kalangan mereka yang tidak bersetuju juga pada asalnya. Kalau kita tengok ramai juga sahabat yang lewat memeluk Islam. Sebagai contoh macam Khalid Al-Walid, sebagai contoh macam Amru Al-As, mereka lewat juga, tetapi akhirnya Allah Ta'ala berdoa ataupun Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, dan Rasulullah mendoakan hidayah kepada mereka. Ingat tak kita kisah Sayyidina Abu Hurairah yang mana dia mengadu kepada Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah, dia kata ibu aku ni masih lagi belum memeluk Islam. Maka dia mohon kepada Rasulullah agar mendoakan ibunya. Lalu Rasulullah berdoa, Rasulullah kata Allah mahdi ummi Abu Hurairah, wahai Tuhanku berikanlah hidayah kepada ibu kepada Abu Hurairah, sehingga Allah Ta'ala melapangkan dadanya. Inilah kepentingan doa juga, agar kita mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan sekiranya kita perhatikan bagaimana seseorang itu tidak mendapat hidayah, kita berdoa mudah-mudahan dia menerima hidayah dan kita telah berlepas ataupun kita telah terselamat. Allah Ta'ala kata wama anta alaihim biwakil, engkau tidak bertanggungjawab. Kerana ada sahabat, bahkan mungkin ada juga ahli keluarga baginda Nabi yang tidak memeluk Islam, yang Allah Ta'ala kata engkau tidak menjadi tanggungjawab buat diri engkau kerana engkau telah pun menyampaikan dan telah berdoa. Kemudian Allah Ta'ala meneruskan lagi, ini kita masuk kepada hal kekuasaan Allah. Tadi Allah Ta'ala dah ceritakan tentang Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Kita kena berusaha untuk mendapat hidayah. Kita kena berusaha untuk menjadikan orang lain menerima hidayah juga. Kemudian Allah Ta'ala kata ini kekuasaan Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mematikan jiwa-jiwa, iaitu nyawa-nyawa ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa-jiwa yang tidak mati ketika mana mereka tidur. Menarik di sini, yang ini ada huraiannya daripada beberapa sarjana ataupun ulama tafsir. Sebagai contoh Al-Imam Ibn Ashur, begitu juga dengan Syekh Tantawi. Kerana ada perbandingan, Allah Ta'ala ceritakan tentang Allah Ta'ala yang mencabut nyawa, dan Allah Ta'ala kata wallati lam tamut fi manamiha, dalam keadaan ketika mereka tidur sebenarnya mereka tidak mati. Tetapi kalau kita perhatikan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala kata wahwallazi yatawaffakum billail, dan Allah lah yang mematikan kamu pada malam hari. Yang ini kerana Syekh Tantawi menyatakan seakan-akan tidur ini mirip dengan mati. Yang ni yang kita bimbang kan, ada orang ustaz bila dia tidur tak bangun-bangun, Allahu Akbar, ni takut ni. Kan orang buat, kadang-kadang orang buat macam main-main je, tidur-tidur bangun-bangun ma rabbuka katakan macam tu, orang buat main-main. Tapi sebenarnya tuan-puan, kematian ni tak boleh buat main-main. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan-puan perasan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setiap kali nak tidur dia akan membaca ayat-ayat tauhid. Kan kita perasan nak tidur baca 3 kul, nak tidur sebahagian riwayat ada yang kata Rasulullah akan baca kul ya ayyuhal kafirun. Sebahagian riwayat ada yang kata Rasulullah baca kul huwallahu ahad. Ayat-ayat tauhid ini dibaca kerana pengukuhan, dia pasakkan jiwanya, dan kita pun tidak tahu
Kalau kita tidur itu akan menyebabkan kita mati selepas daripada itu, yang menyebabkan kita tidak sempat untuk berbuat apa-apa. Sebab tu kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sentiasa sebelum mana dia tidur dia akan membacakan ayat-ayat tauhid. Ini yang diceritakan oleh Syekh Al-Khudairi, yang mana dia kata ini adalah sunnah Rasulullah. Bila nak tidur tuan-puan, jangan lupa baca ayat kursi. Ini juga disebutkan juga dalam hadis. Ayat kursi adalah ayat tentang tauhid. Ayat tentang Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas adalah ayat tentang tauhid. Ayat-ayat tentang 3 kul semua itu adalah menunjukkan kelemahan hamba dan pengabdian kita kepada Allah. Kita memastikan ataupun kita memasakkan tauhid kita kepada Allah Taala sebelum kita tidur, kerana kita tak tahu kalau kita tidur nanti kita tidak berkesempatan ataupun kita tidak tahu selagi mana usia kita dipanjangkan ataupun tidak. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka dia menahan jiwa yang dia telah tetapkan ke atasnya kematian dan dia melepaskan. Tengok kuasa Allah Taala. Kan kadang-kadang kita tengok banyak keajaiban yang luar biasa. Kadang-kadang ada yang dah meninggal tuan-puan, ada yang hidup balik pun ada kan. Kuasa Allah Taala dia boleh pegang jiwa yang dia hendak pegang. Kadang-kadang kita tengok dalam keadaan dah accident dah tercampak. Kalau kita tengok kereta tu dia punya penyek tu, orang kata penyek kena remuk tu, tak ada harapan dah. Tapi selamat, boleh keluar elok. Kadang-kadang macam tu Allah Taala yang pegang jiwa manusia tuan-puan. Ini pentingnya sebenarnya. Bahkan kematian yang berlaku di sekeliling kita mengingatkan kita yang pertama tentang kekuasaan Allah, yang kedua mengingatkan kita tentang ilmu Allah. Dan di kesempatan ini juga suka juga untuk saya kongsikan kepada tuan-puan tentang beberapa perkara mengingati mati. Ini penting sebenarnya. Kita tengok Allah Taala menceritakan tentang bagaimana Allah Taala memegang jiwa manusia, dia yang pegang, dia yang lepaskan. Oleh yang demikian, sifat mengingati mati ini sebenarnya penting dan diulang dalam Al-Quran, begitu juga diulang dalam hadis. Yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa kematian itu adalah menghapuskan kelazatan dunia. Kalau kita asyik ingat sahaja tentang kematian ni, kita akan rasa bimbang. Rasulullah kata akthiru dzikraha min ladzat, iaitu perbanyakkan zikir ataupun perbanyakkan mengingati kematian, kerana perkara tersebut adalah perkara yang akan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu seronok dengan kekayaan, kemewahan, zon selesa kita, sehingga kita tak terlupa bahawa kita sebenarnya akan bertemu dengan Allah Ta'ala dan segala perkara tersebut tidak akan kekal selama-lamanya. Lalu Rasulullah sentiasa ingatkan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam daripada Saidina Abdullah bin Umar, dia kata aku pernah mendatangi Rasulullah. Dia kata lalu datang seorang lelaki Ansar, dia tanya kepada Rasulullah, man akyasun nas, dia kata siapa yang paling bijaksana wahai Rasulullah? Lalu jawapan Rasulullah simple sahaja, aktsaruhum dzikran lil mauti. Simple, 3 sahaja perkataan, aktsaruhum dzikran lil mauti, orang yang paling banyak mengingati mati. Kerana mengingati mati ini akan menyebabkan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang pegang jiwa manusia, Allah Ta'ala yang akan lepaskan jiwa manusia. Bahkan dalam sebuah hadis yang popular juga, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat yang namanya Al-Barra' bin Azib, dia kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Kami bersama dengan Rasulullah dalam menguruskan seorang jenazah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ala syafiril qabr. Lalu Rasulullah duduk di tebing ataupun di tepi kubur, fabaka hatta balithara. Rasulullah menangis sehingga basah janggut dia tuan-puan. Allahu akbar. Kita ni yang menangis ni, kadang-kadang kita menangis sebab ahli keluarga kita. Tetapi Rasulullah bukan begitu. Maknanya bukan ahli keluarga dia pun, tetapi dia mengingati mati tersebut sehingga menangis basah janggutnya. Lalu Rasulullah sebut kepada para sahabat, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu, wahai sahabat-sahabat aku, wahai kawan-kawan aku, nanti kita macam ni lah. Yang ni juga
selalu juga saya ingatkan macam mana yang Rasulullah ingatkan, kalau kita pergi kubur esok kita duduk sekejap, kita renung diri kita, nanti kita akan sama-sama jadi seperti mereka. Ini adalah perkara yang penting sebenarnya tuan-puan, sebagai peringatan buat diri kita, yang mana perkara ini akan menyebabkan antara kelebihan mengingati mati ini, kita akan segera ta'jilut taubah, kita akan segera bertaubat, kita akan menjadikan jiwa kita tenang dan menyebabkan kita lebih rajin untuk beribadah. Ini antara perkara yang menceritakan tentang ilmu dan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala yang memegang jiwa manusia, Allah Ta'ala yang melepaskan jiwa manusia, dialah yang akan memberikan kematian ataupun kehidupan. Lalu Allah Ta'ala sambung lagi, dikatakan amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Lalu kenapa, apakah mereka menjadikan selain daripada Allah itu sebagai pembantu-pembantu? Ini Allah Ta'ala menegur golongan kafir yang meragui ataupun yang mensyirikkan Allah Ta'ala, seakan-akan meragui kekuasaan Allah. Kita telah sampai kepada sesi perbincangan yang pertama. Sebelum kita rehat dalam sesi perbincangan yang pertama ini, mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu masaka. Yang ni kita sebutkan tadi dalam ayat yang ke-42, iaitu masaka ni memegang. Allah Ta'ala yang menahan, Allah Ta'ala yang memegang jiwa manusia. Perkataan ini disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran, yang membuktikan dalam ayat yang ke-42 ini tentang kebesaran Allah, yang mana itulah kekuasaan Allah, dialah yang memegang jiwa manusia. Kadang-kadang banyak keajaiban yang kita tengok, manusia ni walaupun dah ditimpa dengan sesuatu masih lagi boleh selamat kerana Allah Ta'ala yang menguruskan, Allah Ta'ala yang memegang nyawa manusia. Baik, kita telah pun sampai kepada sesi perbincangan kita yang pertama. Oleh yang demikian tuan-puan, kita akan teruskan lagi perbincangan kita dalam sesi yang kedua selepas daripada ini. Oleh itu jangan ke mana-mana, kita berehat dahulu seketika insya-Allah. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Sadaqallahul Azim. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Inilah ayat ataupun yang sentiasa kita sebut, kita adalah kepunyaan Allah. Langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha berkuasa dan kita kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Maka mudah-mudahan kita sentiasa, sebagaimana kata profesor tadi, kita kena sentiasa banyak ingatkan kematian, kerana banyaknya kelalaian kita. Kita atas dunia kadang kita lalai kan, tengah baca Quran pun boleh lalai, apatah lagi kalau buat benda lain kan. Tengah baca Quran pun kadang-kadang hati ingat apa, nak pergi shopping kan. Tapi tak apa, boleh baca Quran, tak ada masalah. Cuma nak ceritanya kita banyak lalai dengan kehidupan, dengan kenderaan, dengan rumah, dengan keseronokan. Tapi bila kita ingatkan kepada kematian, ingat kepada pertemuan dengan kekasih atau pertemuan kepada Allah, maka akan memutuskan sedikit kelazatan untuk kita fokus kembali. Baik sahabat-sahabat semua, terima kasih kepada semua penonton-penonton yang terus dalam My Quran Time baca faham amal. Alhamdulillah, kita tak sabar untuk melihat bahagian kedua pula muka surat 463 ini. Sebelum itu, kita lihat slide tajwid kita sikit hari ini. Baik, qulillahumma fatiras samawati wal ard. Sempurnakan sebutan kalimah dalam ayat ini, simple je. Tetapi ramai sahabat-sahabat bila baca Quran, dia tak perasan ayat tu.
oleh kerana mungkin barangkali baris itu tidak ada mat. Perkataan Allah dalam Al-Quran mushaf kita memang tidak ada alif, tidak ada tanda panjang, tetapi bacaan dia tetap dibaca dengan dua harakat. Di sini qulillahumma, banyak lagi sekali kesalahan pada ayat ini, orang baca qulillahumma, qulillahumma. Sedangkan tu adalah perkataan Allahumma. Kalau kita berhenti qul, kita nak sambung Allahumma, tetap dibaca Allah panjang. Kalau kita baca dengan baris sebelum, jadi Allah dari lam jadi nipis, qulillahumma, la tetap dibaca dua harakat. Jadi jangan baca qulillahumma, kita baca qulillahumma fatiras samawati wal ard. Okey, qulillahumma fatiras samawati wal ard. Itu adalah perkataan Allah, Allahumma. Yang kadang banyak kali kita minta dalam doa kita kan, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa yang kita amalkan dalam bulan Ramadan yang mencari Lailatul Qadar dan sebagainya. Baiklah sahabat-sahabat, itulah sedikit sebanyak tentang kaedah menyebut supaya kita dapat menyebut dengan betul. Kadang-kadang tak perasan doktor. Betul. Perkataan Allahumma biasa sebut sama, biasa sebut panjang kalau doa, betul Allahumma, tapi bila dalam Quran tulisan tu jadi tak perasan, kita baca qulillahumma, patutnya qulillahumma gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas bimbingan mengajar kita tentang sebutan bacaan tajwid yang betul. Mudah-mudahan kita membaca dengan tepat seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk kepada sesi perbincangan yang selanjutnya. Dalam bahagian awal tadi, dalam bahagian pertama tadi, kita ceritakan bagaimana kekuasaan Allah Taala. Allah Taala yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Al-Quran itulah yang memberikan hidayah kepada Rasulullah. Mereka yang tidak mahu menerima hidayah, maka Rasulullah tidak bertanggungjawab. Kita pun tidak bertanggungjawab kepada mereka sekiranya kita telah sampaikan dakwah kita kepada mereka. Kita dah beri mereka peringatan dan kita telah mendoakan mereka. Dan kemudian Allah Taala menceritakan seterusnya kekuasaan Allah, iaitu dengan memegang jiwa dan nyawa manusia. Allahu Akbar. Yang ini yang kita ingatkan tadi, bagaimana pentingnya untuk kita memperbanyakkan mengingati mati, kerana Allah Ta'ala yang memegang jiwa kita, nyawa kita. Kita tak tahu bila-bila masa sahaja kita boleh meninggal. Allah Ta'ala sebutkan wallati lam tamut fi manamiha. Allah Ta'ala lepaskan, ada yang Allah Ta'ala lepaskan ketika mereka sedang tidur, kerana tidur ini sebenarnya mirip dengan mati. Kita tak sedar, kita tak boleh nak buat apa-apa dalam keadaan kita tidur tersebut. Dan kemudian bila dah diceritakan tentang kekuasaan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala menceritakan juga kepada kita, tetapi orang-orang kafir ini, orang Quraisy, orang-orang musyrik ini, mereka mengambil pembantu-pembantu selain daripada Allah. Jadi dalam bahagian yang kedua ini kita akan teruskan lagi perbincangan tentang siapakah dia yang akan memberikan syafaat secara umumnya. Apakah ada orang lain yang akan memberikan syafaat ataupun membantu kita nanti dalam kita kesusahan, sama ada di dunia dan di akhirat. Sebelum kita masuk kepada perbincangan tersebut, mari kita baca dahulu sama-sama daripada ayat yang ke-44 sehingga ayat yang ke-47 yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Dr. Ahmad Sanusi. Jom sama-sama kita teruskan bacaan kita dengan jaharkah, taranum jaharkah pada ayat yang ke-44 hingga ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un. Wa idza dzukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-44 Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Perhatikan ayat yang ke-44 ini, ianya adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-43, iaitu dalam ayat yang ke-43 golongan kafir ini, golongan musyrik ini, mereka mengambil penolong, iaitu pembantu mereka selain daripada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menegaskan kepada Rasulullah, bagi tahu kepada mereka, wahai Rasulullah, qul lillahi syafa'atu jami'ha, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan kepada mereka bahawa hanya Allah sahajalah yang akan boleh memberikan bantuan. Hanya Allah sahajalah yang boleh memberikan pertolongan kepada kita. Syafaat ini sama ada di dunia ataupun di hari akhirat, tuan-puan. Yang paling penting sebenarnya adalah syafaat kita pada hari akhirat nanti. Siapa yang akan membantu kita di saat sebenarnya kita tidak ada apa-apa pangkat, kita tidak ada apa-apa kekuatan, kita tidak ada apa-apa harta yang boleh menyelamatkan kita, melainkan amal soleh kita dan juga syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suka juga untuk kita kongsikan kepada tuan-puan semua pada hari ini tentang beberapa perkara yang kita boleh ambil pengajaran ataupun ambil faedah tentang bagaimana untuk kita mendapat syafaat nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Ada beberapa perkara, kalau ibu ayah, tuan-puan, para penonton yang ada di rumah sedang duduk dengan pen ataupun ada kertas, catatkan beberapa perkara yang boleh menyebabkan kita menerima syafaat, kita menerima bantuan daripada Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak ini, yang akan saya bacakan sekitar 7, banyak sedikit, sekitar 7 tips ataupun 7 perkara yang boleh menyebabkan kita menerima syafaat daripada Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Yang pertamanya, seperti mana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sendiri, orang yang paling mendapat syafaat di sisi Allah, iaitu dapat syafaat daripada Rasulullah, adalah orang yang menjaga sifat tauhidnya. Dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Maknanya dia tidak bersifat riya. Riya ini sebenarnya hampir-hampir syirik juga, kerana dia walaupun dia menunjuk, seakan-akan dia tak buat itu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi orang yang menjaga tauhidnya, orang yang menjaga pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menyebutkan as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaat aku pada hari kiamat adalah mereka yang man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, iaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia menjaga ketauhidan ataupun keesaan Allah Ta'ala itu ikhlas daripada jiwanya, maka dia akan mendapat syafaat daripada Allah Ta'ala. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang akan mendapat syafaat ini sebenarnya adalah seperti yang kita lakukan pada hari ini, iaitu golongan yang membaca Al-Quran. Perkara ini disebutkan dalam hadis yang sahih, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
bacalah Quran tuan-puan, bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran ini akan datang memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Bagaimana Al-Quran ini memberi syafaat? Sebenarnya ada macam-macam penafsiran daripada kalangan ulama. Ada ulama yang kata sebenarnya Al-Quran itu datang dalam bentuk yang dijelmakan dalam bentuk fizikal. Ada yang katakan sebenarnya pahala itu datang dalam bentuk fizikal. Ada yang kata ada malaikat yang akan jadi juru cakap buat Al-Quran tersebut. Dia ni telah banyak baca Al-Quran, maka berilah syafaat kepada diri mereka. Jadi yang kedua, kaedah bagaimana kita nak mendapat syafaat daripada Allah Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Yang ketiganya adalah dengan memperbanyakkan puasa. Kita tak lama lagi nak masuk pada bulan Ramadan. Berpuasa bersungguh-sungguh. Jaga adab-adab berpuasa. Jangan sampai kita melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Kerana kalau siapa yang melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak memerlukan puasa mereka. Oleh yang demikian, jaga puasa sungguh-sungguh. Jaga puasa kita sungguh-sungguh. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abdi." Al-Qur'anu as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abdi, iaitu puasa dan Al-Quran tadi akan memberikan syafaat buat seorang hamba itu pada hari kiamat. Yaqulus saum, nanti yaqulus siam, nanti puasa akan berhujah dengan Allah Ta'ala, kata dia ni telah berpuasa dan sebagainya. Yang ketiga, perbanyakkan puasa ibu ayah, tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat yang menarik juga adalah orang yang membaca doa selepas daripada azan. Yang ni kadang-kadang ramai tak ambil indah. Bila dengar azan dia buat tak tahu macam tu. Kadang-kadang dengar radio pun, ambil kesempatan baca doa selepas daripada azan. Itu sebenarnya adalah peluang untuk kita mendapat syafaat daripada Allah Ta'ala. Yang ini yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tul muazzin, idza sami'tum muazzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya." Siapa yang dengar macam muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, diucap macam mana yang muazzin ucap, summa sallu alayya, bersalawatlah ke atas Rasulullah, kemudian mintalah kepada Allah Ta'ala, summa sallallahu lil wasilah, agar dikurniakan kepada Rasulullah itu wasilah yang kita selalu bacalah doa yang lepas azan tu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah, siapa yang memohon wasilah buat Rasulullah, maka dia akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sendiri. Ini yang keempat tuan-puan. Dah keempat dah. Bagaimana sebenarnya simple sahaja, baca doa selepas azan pun boleh menerima syafaat daripada Allah ataupun boleh menerima syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya adalah dengan kalau kita ramai orang mendirikan solat jenazah kepada kita, kita boleh mendapat syafaat. Orang yang mendirikan solat jenazah itu pun boleh mendapat syafaat. Oleh yang demikian, kalau ada kawan kita meninggal, kita datang tunaikan solat jenazah buat dia. Dan bahkan kalau ada ahli keluarga kita yang meninggal, kita ajak ramai-ramai orang menunaikan solat jenazah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi." Iaitu tidak ada seorang mayat pun ataupun seorang jenazah pun yang disolatkan ke atasnya 100 orang, semuanya memohon syafaat buat mereka, melainkan orang tersebut akan menerima syafaat. Iaitu orang yang disolatkan jenazah tu. Saya betulkan tuan-puan, yang disolatkan jenazah itu seramai 100 orang, maka dia akan menerima syafaat daripada Rasulullah ataupun Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenamnya adalah dengan memperbanyakkan salat. Selain daripada solat fardu, maka kita solat sunat. Kerana ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah, dia ada keperluan dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya kepada dia, "Wama hajatuka?" Apa keperluan kau? Apa yang kau nak berjumpa dengan aku? Lalu lelaki ni kata, "Hajati an tashfa'li yaumal qiyamah." Keperluan aku, hajat aku adalah agar engkau berikan syafaat aku nanti wahai Rasulullah pada hari kiamat. Lalu Rasulullah tanya kepada dia, "Man dallaka ala hadha?" Siapa yang ceritakan kau tentang syafaat ni, semua tentang hari kiamat ni nanti? Lalu dia kata, "Tuhanku, Rabbi, Tuhanku telah memberikan panduan bahawa minta pertolongan ataupun syafaat daripada Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada lelaki tersebut, "Fa'inni bikasratis sujud."
iaitu bantulah aku kalau engkau nak dapat syafaat aku, bantu aku dengan engkau memperbanyakkan sujud. Maknanya dengan kita memperbanyakkan mendirikan solat malam, memperbanyakkan mendirikan solat-solat sunat, dia mudah-mudahan akan menyebabkan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, banyak sikit sebab tu saya minta tuan-puan catatkan tadi ataupun ambil pen tu tadi, iaitu yang ketujuhnya adalah dengan kita bersabar atas kematian, terutama sabar atas kematian anak. Mereka yang diuji dengan kematian anak, sebenarnya anak tersebut berupaya untuk memberikan bantuan kepada dirinya. Yang ini yang disebutkan dalam sebuah hadis, ma min muslimin yamutu bainahuma thalathatun aulad lam yablughul hanath illa adkhanahumullahu bifadlin rahmatihi iyyahumul jannah. Iaitu mereka yang meninggal anak yang 3 orang, ada yang kata anak 2 orang dan sebagainya, maka anak-anak kecil ini yang akan pimpin mereka. Dalam sebuah hadis ada yang katakan sedemikian, mereka akan memberikan syafaat kepada ibu ayah. Ini adalah 7 golongan. Saya nak ulang balik pun agak panjangkan, nanti makan masa. Ini adalah 7 golongan ataupun 7 perkara yang membolehkan kita menerima syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Taala menyebutkan pada ayat yang seterusnya, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman ini, apabila mereka mengingati Allah, mereka rasa kesal. Yang ni kita tak nak ada dalam jiwa kita. Sepatutnya kita seronok mengingati Allah, dan sepatutnya kita segar kerana mengingati Allah ni sebenarnya menenangkan jiwa. Tetapi Allah Ta'ala bayangkan kepada kita bagaimana sebenarnya orang-orang yang tidak beriman ini, bila diperingatkan mereka tentang Allah, mereka menjadi isma'azzat, mereka menjadi kesal. Perkataan ini seronok untuk sebutkan lain sikit dalam Al-Quran, wa idza dzikrallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila disebutkan nama Allah satu-satunya, maka menjadi kesal hati orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan orang-orang yang beriman ni, wa idza dzukira alladzina min dunihi idzahum yastabsyirun, dan apabila disebutkan daripada yang selainnya, maka tiba-tiba bukan yang ni menceritakan tentang, maka bila disebutkan tentang perkara selain daripada Allah, dia suka pula. Yang ni kita tak nak. Bila orang kita ingatkan tentang Allah Ta'ala, kita sepatutnya rasa seronok. Tak nak jadi seperti orang-orang yang tidak beriman ini. Apabila sebut tentang agama, apabila sebut tentang Al-Quran, dia rasa tak seronok. Bila cerita benda lain ke, cerita-cerita tentang benda lara ni, dia seronok. Kita tak nak macam tu, tuan-puan. Kalau boleh, bila disebutkan tentang Allah, tentang Al-Quran, kita rasa seronok. Itulah yang terbaik buat diri kita. Dan kemudian Allah Ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah tentang ketauhidan. Allahumma fatiris samawati wal ard, menceritakan tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya. Kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan, dah nak dekat habis dah. Saya pun tak sedar Ustaz Tirmizi. Banyak juga kita sebutkan tentang tips-tips mendapat syafaat daripada Allah Ta'ala. Bagaimana jiwa orang yang beriman rasa seronok bila didengarkan kepada mereka ayat Allah, sedangkan orang kafir tak seronok bila mendengar nama Allah. Bila dengar benda lain dia seronok, bila dengar nama Allah dia menjadi tidak seronok. Baik, kita bacakan dahulu resolusi ataupun pengajaran daripada pengajian kita pada hari ini, insya-Allah. Yang pertama adalah dengan kita memperbanyakkan diri ingat kematian pada bila-bila masa, iaitu disebutkan dalam ayat yang ke-42. Yang kedua, tinggalkan perkara khurafat dan serahkan kebergantungan ataupun pergantungan kita hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, yakini perkara gaib, yakini dengan hari kiamat dapat menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-puan pengajian kita pada hari ini daripada halaman yang ke-463. Mudah-mudahan ada sedikit pengajaran yang boleh tuan-puan amalkan dan praktikkan bagi mengakhiri dan memberkati pengajian kita. Mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ahyina ala al-iman wa tawaffana ala al-iman wahshurna ma'a zumrati ahli al-iman. Allahumma ja'alna min ahli al-iman. Allahumma ja'alna min ahli al-iman mimman basyartahum bir-rawhi war-rayhan war-ridha war-ridwan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, selesai kita pada halaman 463 ini. Moga-moga kita semua menjadikan Al-Quran bergerak dalam diri kita. Tadabbur, panduan yang telah diberikan oleh Fadil Doktor tadi dapat sama-sama kita ambilkan pengajaran dalam kehidupan kita semua. Kita mengajak semua sahabat-sahabat untuk panjangkan ataupun sama-sama kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga kita dapat memberikan manfaat pada ummah daripada harta benda kita, insya-Allah. Dan seperti biasa, saksikan ulangan pada malam ini dan juga pada esok hari. Moga-moga Al-Quran sentiasa bertahta di hati kita, dan moga-moga kita sentiasa menjadi orang yang beradab dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kita makin dekat Ramadan, makin rasa seronok untuk kita bertemu dengan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. My Quran Time, baca faham amal. Assalamualaikum. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat